Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, apa khabar anak pelajar tahun 1 sekalian? Harapkan semuanya baik-baik saja. Begitu juga dengan keluarga anda yang berada di rumah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, untuk hari ini kita akan sambung pelajaran kita, iaitu bagi mata pelajaran Sirah tahun 1. Pada minggu lepas saya sudah pun mengajar kamu, dan kamu pun telah pun mempelajari pengertian sirah. Sirah dari segi bahasa dan juga istilah. Dan yang kedua adalah sumber sirah. Dari mana datangnya sirah? Dari mana datangnya sirah? Daripada Al-Quran, hadis dan juga kitab-kitab sirah. Jadi pada hari ini masih lagi di bawah pelajaran 1, iaitu mengenali sirah. Kita akan pergi pula pada muka surat yang ketiga. Yang atas sekali itu, atas daripada gambar saya ni, muka saya ni. Okey. Jom kita baca sama-sama. Okey, sirah mengandungi perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, seperti kotak yang pertama, kehidupan baginda. Bintang yang pertama tu dia kata apa? Kelahiran. Bintang yang kedua, kehidupan sebelum hijrah. Bintang yang ketiga, kehidupan selepas hijrah. Dan bintang yang keempat, bintang yang terakhir adalah kewafatan. Okay, jadinya di sini, di dalam sirah ini mengandungi apa? Yang pertama sekali, kehidupan baginda. Sirah ni akan menceritakan dari Nabi lahir, lepas tu kehidupan Nabi sebelum hijrah, kehidupan Nabi selepas hijrah, sampailah yang terakhir kewafatan Nabi Muhammad, iaitu Nabi Muhammad meninggal dunia. Wafat ini kita gunakan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi wafat ini sama artinya dengan meninggal dunia. Okey, sebelah tu kotak yang warna hijau pula, nasab keturunan. Nasab ini adalah keturunan lah. Nasab di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Melayu adalah keturunan. Jadinya di dalam nasab keturunan ini kamu akan mengenali siapa atuk Nabi, siapa isteri Nabi, siapa ayah dan ibu Nabi, semualah anak-anak Nabi kamu akan kenal. Itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Sampailah menantu dia pun kamu akan kenal nanti. Okey, petak yang kedua tu, kotak yang kedua yang warna biru, sifat fizikal. Jadi sifat fizikal ni adalah bagaimana seorang insan yang bernama Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad ini saya boleh ceritakan sedikit sifat fizikal dia. Dia tidak gemuk, dia tidak terlalu besar, tidak terlalu kurus, dan orangnya tinggi, berhidung mancung, ada janggut, rambutnya panjang sedikit, tetapi tak lebih dari bahu. Itu adalah sifat fizikal Nabi. Nabi ini ada setengah riwayat mengatakan kalau Nabi diri tegak, tengok ke bawah, dia nampak kaki dia. Maksudnya perut dia tu slim. Kalau kita rapatkan kaki, diri tegak, tengok bawah, tak nampak ujung kaki. Maksudnya apa tu? Kena senaman lah tu. Maksudnya dah gemuk, dah borai, buat kata orang tu. Okey, bagi kotak yang ketiga, akhlak. Akhlak ni merujuk kepada adab, merujuk kepada perangai. Jadi seperti mana yang kita tahu, silap perangai Nabi Muhammad ini mulia, sehingga digelarkan Al-Amin, Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatanah, semuanya ada pada Nabi. Jadi Nabi ni orangnya mulia, dan sebab itulah saya pernah katakan kita boleh ambil dia sebagai idola kita, sebagai role model. Kotak yang color purple tu, sahabat. Jadinya Nabi Muhammad ni sama juga macam kita. Kita ada sahabat, kita ada kawan. Nabi Muhammad pun ada sahabat. Di antara sahabat Nabi, daripada kecil sampailah pada Nabi wafat, dia mengambil tugas Nabi selaku khalifah. Khalifah yang pertama iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah salah satu sahabat Nabi. Sebelah tu kotak warna oranye tu keluarga Nabi ni, termasuklah dalam nasab keturunan itu. Keluarga itu dikira keluarga. Jadi kita tengok muka surat yang seterusnya, kepentingan sirah. Kenapa pentingnya kamu belajar sirah? Apa pentingnya sirah ni? Yang ada gambar ustaz dia dekat whiteboard tu, tunjuk whiteboard tu. Yang pertama apa dia?
mengetahui sirah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadi dengan kita mempelajari sirah, kita akan tahu kisah Nabi Muhammad ni yang sahih, maksudnya yang betul. Kalau kamu tak belajar sirah, mungkin kamu akan dapat info yang tidak betul. Mungkin kamu akan dapat info Muhammad bin Ibrahim ke. Jadi kalau dengan kita belajar sirah, kita akan dapat info yang betul. Muhammad bin Abdullah, atuk dia Abdul Muttalib, Nabi Muhammad ni orang Arab. Itu hasil daripada kamu belajar sirah, kamu akan dapat info yang betul. Yang kedua, sirah menjadi salah satu sumber hukum dalam Islam. Seperti mana yang saya pernah terangkan, sirah ni mampu menjadi salah satu sumber hukum. Contoh, dia asalnya peristiwa di mana Nabi dan para sahabat ini pergi bermusafir, dan apabila sampai di tengah padang pasir itu tak ada air. Jadi bila tak ada air, turunlah dalil daripada Al-Quran yang menyuruh tayamum menggunakan debu sahaja. Jadi itu pun sama, asalnya peristiwa, asalnya cerita, dah akhirnya menjadi sumber hukum dalam Islam. Jadi sampai hari ini, kalau andai kata tak ada air sangat, maka untuk gantikan sebagai wuduk, kita boleh tayamum. Itu kamu akan belajar di dalam mata pelajaran ibadah. Yang ketiga, dapat mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat baginda. Jadi bila kamu belajar sirah ni, kamu dapat mengenali Nabi Muhammad. Muhammad ini orangnya macam mana. Dan yang kedua, kamu kenal keluarga dia, siapa ayah dia, siapa ibu dia, siapa atuk dia, siapa bapa saudara dia. Dan kamu juga mengenali sahabat dia. Di antaranya yang saya sebut tadi, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ramai lagi, Sayyidina Abu Bakar, Uthman, Ali, Bilal bin Rabah sendiri, iaitu lelaki pertama, orang pertama yang melaungkan azan. Ramai sahabat Nabi ni. Yang seterusnya adalah yang keempat. Poin yang keempat, kehidupan Nabi Muhammad SAW menjadi panduan kepada umat Islam. Ini yang saya katakan tadi, kita boleh ambil Nabi Muhammad itu menjadi idola kita, menjadi role model kita. Macam yang saya pernah terangkan, kalau kita nak hebat dalam bola, kita ambil Cristiano Ronaldo sebagai ikon kita. Tetapi kalau kita nak hebat dalam hidup, maksudnya merangkumi semua dalam kehidupan kita, kita boleh ambil siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga baginda. Jadi apa pentingnya sirah ni? Selepas kamu belajar sirah, selepas kita belajar sirah, kita akan sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad. Macam mana kamu sayang ibu kamu, kamu sayang ayah kamu, macam tu juga kita akan sayang Nabi Muhammad lebih lagi daripada mak dan ayah kamu. Sebab itulah kita kena selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok muka surat yang terakhir, muka surat yang kelima tu, penghayatan. Penghayatan yang pertama tu, yang bulatan warna hijau, meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, Rasulullah yang terakhir. Penghayatan yang pertama, bagi kita kena yakin bahawa tiada lagi Rasul, tiada lagi Nabi yang terakhir melainkan Nabi Muhammad. Sebab itulah Nabi yang ke-25 yang kamu duk hafal lagu daripada tadika lagi, Adam, Idris, Nuh, Soleh, apa semua tu, sampai yang terakhir Nabi Muhammad. Tiada lagi Nabi yang terakhir selain Nabi Muhammad. Kalau ada lagi, maksudnya itu Nabi palsu, kamu tak boleh percaya. Itu sudah pun syirik lah maksudnya. Itu sudah pun terpesong, sesat. Kita tengok bulatan yang kedua, bulatan warna pink tu, mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersungguh-sungguh. Jadi kamu kena belajar sirah ni dengan sungguh-sungguh, barulah kamu akan dapat maklumat sirah yang sahih, maklumat sirah yang betul. Jangan nanti bila kita dah bersemuka, saya bercakap kat depan, kamu bercakap dekat belakang. Lepas tu tak harap apa yang tahu. Sampailah akhir tahun pun tak tahu nama Nabi siapa, nama ayah Nabi siapa, nama atuk Nabi siapa. Kita tak nak macam tu. Sama juga macam sekarang ni. Harap-harap menontonlah video ini secara online. Kerana kita awal bulan Mac nanti baru kita ada rezeki untuk bersemuka, insyaAllah. Bulatan warna purple tu, warna ungu,
menghargai jasa dan pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena hargailah, kerana Nabi Muhammad ni nak bawa Islam kepada kita ni bermacam-macam orang kata beronak liku macam itulah lebih kurangnya. Maksudnya banyak masalah, banyak masalah yang Nabi lalui semata-mata untuk sebarkan Islam. Nabi pernah dilempar najis, Nabi pernah dilempar batu sehingga berdarah. Nabi juga setakat kena maki tu biasa, kena kutuk, kena ejek tu biasa. Tapi Nabi ni tak mudah berputus asa, dan akhirnya sampailah Islam kepada seluruh umat Islam sekarang ni. Daripada zaman dia sampailah zaman kita ni. Kita ni Islam. Saya dalam video ni Islam, kamu pun Islam, alhamdulillah. Okay, jadi bulatan yang warna oranye tu, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut sunnah baginda. Ini yang saya pernah terangkan daripada pelajaran minggu lepas. Kita mengikuti sunnah, kita mengikuti apa yang Nabi buat. Nabi makan dengan tangan kanan, alhamdulillah kita ikut juga makan dengan tangan kanan. Nabi masuk masjid kaki kanan, kita masuk masjid kaki kanan. Nabi masuk toilet kaki kiri, kita pun masuk toilet kaki kiri. Maksudnya banyak sunnah Nabi yang yang kita ikut. Nabi sentiasa mandi, setiap waktu solat Nabi mandi bersihkan diri, kita pun ikut juga mandi bersihkan diri. Nabi wangi, kita pun wangi. Jadi alhamdulillah, itu adalah yang dikatakan mengikut sunnah. Okey, bulatan yang terakhir warna biru tu, menjadikan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panduan kehidupan. Ini yang saya katakan tadi, menjadikan Nabi ini sebagai idola kita, sebagai role model kita lah dalam kehidupan. Barulah kehidupan kita sempurna, insya-Allah. Jadi tibalah masanya untuk uji minda. Okey, jadinya untuk muka surat 8 ni ada sedikit tugasan pada kamu. Arahan dia uji minda tu ada burung kakak tua tu. Sambung huruf-huruf berikut menjadi perkataan. Jadi kamu sambungkan sahaja. Kamu sambungkan nombor 1 itu hadis. Kamu sambungkan ha, boleh bersambung dengan dal, boleh bersambung dengan ya, boleh bersambung dengan tha. Sama juga nombor 2 tu. Salawat boleh sambung juga. Sad boleh sambung dengan lam, lam boleh sambung dengan waw. Waw boleh sambung dengan alif, tak boleh. Kerana alif ni kita boleh kategorikan dia, kalau kamu belajar Jawi tu huruf sombong. Dia tak nak kawan dengan siapa-siapa. Dia nak satu dia di situ. Bukan huruf sombong, huruf kedekut. Dan juga ta. Yang ketiga akhlak, yang keempat keluarga, yang kelima panduan, yang keenam Al-Quran. Jadi ada 6 saja kat situ. Jadi sama saja macam kamu buat transisi Jawi yang Ustaz Iqmal bekalkan tu, sama saja. Di kaedah dia sama saja macam Jawi, kamu sambungkan sahaja. Jadi walaupun buku belum dapat, kamu boleh jawab dulu dalam kertas, nanti dapat buku tampal sahaja, ataupun kita tunggulah buku dapat nanti baru kita buat. Tapi jangan tak buat langsung. Diharapkannya buatlah untuk latihan uji minda ni. Mudah je, sambung huruf. Okey, jadi berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini, pada minggu ini. Jadi sebarang kekurangan saya mohon maaf. Jika ada persoalan boleh suruh ibu dan ayah kamu bertanyakan kepada saya, insya-Allah saya akan jawab. Jadi akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.